Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Sabilal Muhtadin Littafaqquhi fi Amriddin yang dikarang dan disusung oleh seorang ulama yang terkenal, yang dikenali sebagai Syekh Arsyad Al-Banjari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Katanya bermula illah batal wudu dengan dengan bersentuh laki-laki dan perempuan, dengan bertemu kulit laki-laki yang wadih dan dengan kulit perempuan yang wadih yang lepas dah kita cerita tu. Illah batal wudu dengan dia kerana bahawasanya ia adalah tempat zon bagi lazat yang menggerakkan syahwat yang tiada layak ia dengan hal orang yang bertaharah. Jadi dalam perkataan dia ni ada dua perkara yang perlu kita kena faham dulu, lepas tu kita baca sekali lagi. Dia sebut perkataan illah, yang keduanya dia sebut tempat zon. Okey, apa makna illah? Illah ni bahasa Arab, bahasa Melayu kita kata kerana. Cakap mudah gitu, kerana. Cakap kita alasan ataupun kerana. Itu makna illah. Yang keduanya tempat adhan. Maksud tempat adhan adalah tempat kuat sangkaan. Okey, jadi apabila kita faham apa makna illah, apa makna tempat adhan, okey, kita faham ayat ni. Dia kata bermula illah. Benda illah sebab. Cakap kita sebab batal wudu dengan dia dengan bertemu kulit laki-laki dan perempuan. Sebab dia. Cakap kita sebab dia. Apabila bersentuh kulit laki-laki dan perempuan saat itu batal wudu, sebab dia batal wudu. Kerana bahawasanya ia maksudnya bersentuh kulit saat itu tempat zon. Maksudnya tempat zon, tempat sangkaan yang kuat. Ada sangkaan yang kuat bagi lazat, ada sangkaan yang kuat bagi kelazatan, yang mana lazat tersebut yang dapat menggerakkan syahwat, keinginan. Maksudnya persentuhan kulit laki-laki dan perempuan adalah tempat sangkaan yang kuat bagi wujudnya kelazatan, yang mana kelazatan tersebut didapat menggerakkan keinginan. Sangkaan yang kuat, bukan mesti. Sangkaan yang kuat. Sangkaan yang kuat berlaku benda ni yang mana gerak syahwat, timbul syahwat, tidak layak ia dengan hal orang yang bertaharah. Orang yang sedang bersuci, dia tidak layak keadaan dia begitu. Sebab itulah dikirakan batal wudu. Okay, habis. Jadi kalau orang tanya, dah apa batal wudu bersentuh laki-laki dan perempuan? Okey, yang pertamanya kerana difahami daripada ayat Al-Quran. Sebab ayat Al-Quran kamu begitu, aula mastumun nisa. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya alasan yang boleh kita fikirkan, maksudnya boleh tergambar dalam akal fikiran kita, sebagaimana yang disebut oleh ulama adalah bersentuh perempuan ni adalah tempat sangkaan yang kuat bagi wujudnya kelazatan, yang mana kelazatan tersebut akan menggerakkan syahwat. Sedangkan orang yang dalam keadaan bertaharah untuk mengerjakan sembahyang tidak layak keadaan begitu bagi dia. Sebab tu ia membatalkan wudu. Okey. Bermula yang dikehendaki, yang dimaksudkan, atau makna yang dikehendaki, yang dimaksudkan
Dengan kulit itu ialah barang yang lain daripada rambut dan bulu dan gigi dan kuku. Maksudnya bersentuh kulit batal. Maksud dia kulit ni selain daripada rambut, selain daripada bulu, selain daripada gigi, selain daripada kuku, tu dia panggil kulit belaka. Jadi bermakna kalau bersentuh dengan rambut dak batal wudu, bersentuh dengan bulu dak batal wudu, bersentuh dengan gigi tak batal wudu, bersentuh dengan kuku tidak batal wudu. Maka masuk ni maksudnya termasuklah dalam perkataan kulit daging gigi gusi, maksudnya sentuh situ batal wudu. Dan lidah batal wudu, batin mata, dalam mata batal wudu, dan tulang yang nyata ia sebab luka batal wudu, tulang yang nyata sebab luka. Maka batallah wudu dengan menyentuh yang demikian itu. Inilah yang diiktimadkan, maksud yang diiktimadkan, yang dipegang oleh Syekh Ramli dalam kitab Nihayah. Adapun yang diiktimadkan, yang dipegangkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah, maka bahawasanya tiada batal wudu dengan menyentuh batin mata, kerana bahawasanya tiada ia tempat zon bagi lazat menyentuh dia bersalahan dengan lidah. Jadi sekarang ni dia nak cerita apa makna kulit di sini. Okey, kulit ni adalah anggota tubuh kita yang selain daripada rambut, bulu, gigi dan kuku. Waktu dipanggil kulit. Jadi termasuk dalam kulit ini adalah tulang. Tulang kalau misalnya kulit terbelah nampak tulang juga batal wudu. Begitu juga batin mata ni, dalam mata pegang dalam mata. Orang tak pegang, katakanlah pegang dalam mata tu, sakit pegang dalam mata tu, pegang. Jadi bini nak pakai contact lens, panggil gitu kan, nama dia. Dia suruh abang ni pakai, nak manja. Siapa ke pakai mata pun nak manja kau. Abang pun terpakai kena tau, putih mata tau. Batal tak wudu, berlaku khilaf di antara Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar. Syekh Ramli kata batal wudu, manakala Syekh Ibn Hajar kata tak batal. Gitu maksud dia. Syahadan tak lagi. Dan tiada batal wudu dengan menyentuh tulang yang zahir sebab, dan tidak batal wudu dengan menyentuh tulang yang zahir sebab luka, umpamanya kerana bahawasanya ia seperti gigi, dan batin mata dan tulang yang nyata ia sebab luka. Jadi bermakna serta tulang ni ada khilaf. Di atas nu dia kata batal, hak bawah ni kata tak batal. Perasan tak? Hak atas nu dikatakan dan batin mata dan tulang yang nyata ia sebab luka, maka batallah wudu dengan menyentuh yang demikian itu. Inilah yang diiktimadkan Syekh Ramli dalam kitab Nihayah. Adapun yang diiktimadkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah, maka bahawasanya tiada batal wudu dengan menyentuh batin mata, kerana bahawasanya tiada ia tempat bagi zon, bagi lazat. Tempat zon, tempat sangkaan bagi lazat menyentuh dia. Bersalahan, berbeza dengan lidah. Lidah ada kuat sangkaan boleh mendatangkan syahwat. Dan tiada batal wudu dengan menyentuh tulang yang zahir sebab luka umpamanya. Sebab terluka, sebab ke zahir tulang, kerana bahawasanya tulang saat itu seperti gigi. Jadi bermakna tulang yang zahir dengan sebab terluka, mengikut Syekh Ramli batal wudu, mengikut Syekh Ibn Hajar tak batal wudu. Gitu. Dia biasanya pandangan, kalau pandangan Syekh Ramli, pandangan Imam Ibn Hajar, biasanya pandangan yang dipegang adalah pandangan Syekh Ibn Hajar. Itu kebiasaan. Katanya lagi, syahadan, diketahui daripada sekalian yang tersebut itu bahawasanya tidak batal wudu laki-laki yang tersentuh dengan laki-laki. Sebab dia kata laki dengan puang, jadi laki sama laki tak batal wudu. Sehingga kan kalau laki sama laki, salah seorang daripada keduanya saat ni tu, salah seorang daripada keduanya macam orang puang lelek-lelek, salah seorang daripada keduanya macam orang puang lelek-lelek. Kan sama kita ni kan sama pelik-pelik saja kan. Orang lelaki ni macam orang puang, Allah orang puang. Siapa tahu tu Allah orang puang. Orang puang tak rapi gitu. Ni rapi macam Allah orang puang. Orang puang tak kulit gebu gitu. Kulit gebu Allah dari orang puang. Allahu Rabbi. Dia tengok mana? Ustaz tengok kau. Kan tengok ni dalam Facebook lah.
Allah. Kan ada kan, tapi kita tak sebut nama dah. Maksudnya orang yang masyhur dengan sekian-sekian asal dia lelaki, tapi rupa-rupanya asalnya lelaki tapi nyewa jadi orang puang. Allah ada orang puang, rapinya dengan gebunya, cuma suara je nak ubah. Suara je dia nak ubah. Sallallahu alaihi wa afiyah. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dan keluarga kita, dan semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada dia, kepada pangkal jalan. Baik, Allah Rabbi kata, dia kata lagu mana? Jadi kalau sama lagu lelaki tak batal, walaupun salah seorang daripada keduanya macam orang puak, dan walaupun menimbulkan syahwah. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak batal. Tidak batal. Kalau timbul syahwah mu pegang sama lelaki itu, bermakna nafsu mu pelik itu. Nafsu mu pelik, tak kira. Hak tu tak kira. Tapi ada juga sebahagian daripada ulama mengatakan kalau tu lelaki sama lelaki, kalau naik syahwat tetap batal wudu. Ada pandangan. Tapi tidak dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan tiada batal wudu perempuan yang tersentuh dengan perempuan, dan tiada batal wudu khunsa yang tersentuh dengan khunsa, dan tiada batal wudu laki-laki yang tersentuh dengan khunsa. Dan akasnya, akas bahasa Arab, bahasa kita makna sebaliknya, sebalik. Jadi orang lelaki dia sentuh dengan orang puan tak batal wudu, dengan khunsa tak batal wudu. Bukan dengan puan, dengan khunsa. Dengan khunsa tak batal wudu, dan khunsa bersentuh dengan orang lelaki tak batal wudu. Tapi khunsa yang kata tak batal wudu adalah khunsa muskil. Maksudnya tidak jelas ke lelaki yang dia ataupun ke perempuanan dia. Jadi apabila tidak jelas, kita ada wudu bersentuh dengan khunsa, mungkin lelaki mungkin perempuan, jadi bermakna tidak yakin berlakunya perkara yang membatalkan wudu ke atas diri kita. Jadi apabila tidak yakin berlakunya perkara yang membatalkan wudu ke atas diri kita, maka tak batal wudu. Sebab kita ada dah kaedah, kita sebut dah banyak kali kaedah al-yaqin la yazulu bisyak. Benda yang yakin tidak hilang dengan syak. Sekarang ni kita yakin kita berwudu, cuma kita syak, ragu-ragu berlaku ataupun tidak perkara yang membatalkan wudu. Maka ragu-ragu berlaku atau tidak perkara yang membatalkan wudu, ia tidak dapat menghilangkan yakinnya kita berwudu. Okey, habis itu maksud dia. Katanya mana lagi? Dan tiada batal wudu perempuan yang tersentuh dengan khunsa dan akasnya. Akas tu maksudnya sebalik lah. Itu makna akas sebalik. Khunsa pun tidak batal wudu bersentuh dengan perempuan. Batal wudu ketika perempuan ataupun khunsa bersentuh dengan lelaki, lepas tu bersentuh dengan perempuan. Batal wudu dia. Orang khunsa dia sentuh orang lelaki, lepas tu dia pergi sentuh orang perempuan. Okey, batal wudu dia. Sebab kat mana lagi? Lagi kat mana lagi? Kalau dia berat lelaki, batal wudu kena sentuh orang perempuan. Kalau dia berat ke perempuan, batal wudu kena disentuh orang lelaki. Cuma orang lelaki sendiri, orang perempuan sendiri tak batal wudu sebab tidak jelas dia saat itu lelaki ataupun perempuan. Begitu juga, dan tiada batal wudu laki-laki yang tersentuh dengan perempuan mahramnya. Mahram maksudnya orang yang haram nikah dengan kita. Waktu kita cerita dah pada minggu lepas panjang lebar. Dah batal wudu. Tak batal wudu kalau bersentuh dengan perempuan mahramnya, dengan mak dia, dengan anak dia. Dan akasnya sebaliknya, perempuan yang mahram, perempuan dia kalau dia bersentuh dengan lelaki mahramnya tak batal wudu. Dan jikalau dengan syahwah sekalipun, na'udzubillahi min dzalik, ni contoh saja, walaupun ada syahwah ketika bersentuh, tetap tidak batal wudu. Atau dengan perempuan yang bukan mahram tetapi dengan berlapis, bersentuh, kada sentuh tapi berlapis, batal tak wudu? Tak batal. Tapi dosa tak? Dosa lah kalau sengaja. Kalau sengaja tak boleh. Walaupun berlapis tidak dibolehkan kalau sekiranya ada syahwat. Baik. Dan jikalau katanya, dan jika ada lapis itu nipis sekalipun, nipis. Ingat rasanya pada minggu lepas ada pertanyaan ni kan. Walaupun berlapis itu nipis, tetap tidak dibolehkan. Tetap ia membatalkan wudu. Bermula murad. Murad ni bahasa Arab. Bahasa kita kata yang dimaksudkan. Itu makna murad. Dan biasa perkataan murad diguna oleh ulama-ulama tasawuf. Dia di sana ada dua golongan. Yang pertama nama dia golongan murid, yang keduanya dinamakan sebagai golongan murad. Murid orang yang berkehendak, maksudnya dia
ada wirid-wirid yang tertentu kerana dia nak rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, okey, itu dipanggil murid. Manakala murad adalah orang yang dikehendaki oleh Allah, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan murad dipanggil juga majzub, orang yang Allah taala tarik. Kadang-kadang tengah-tengah nano, tengah jahat, gak Allah taala tarik. Jadi molek, maring jahat hari ni molek. Sebagaimana hak yang berlaku kepada, contoh kepada Fudail bin Iyad, tengah-tengah jahat, tengah-tengah jadi lalu, tengah-tengah jahat tu, tiba-tiba dengar ayat orang baca ayat Quran, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, rebah dia seperti panah masuk dalam hati dia, terus terbuka hati dia, masuk hidayah. Siapa ada masa untuk ingat kepada Allah, siapa ada masa bawa diri, itu dipanggil murad, orang yang Allah Ta'ala kehendak. Itu istilah yang digunakan dalam ilmu tasawuf. Tetapi murad di sini maksud dia adalah yang dimaksudkan, yang dikehendaki. Daripada mahram itu ialah barang yang haram menikah dia dengan sebab nasab, dan dengan sebab susu, dan dengan sebab musaharah. Dengan sebab musaharah ni maksudnya berambil-ambilan. Adapun yang haram menikah dia dengan yang lain itu, daripada yang tiga sebab itulah. Lain daripada tiga sebab ni, lain daripada sebab nasab, hubungan kekeluargaan, lain daripada sebab susuan, lain daripada sebab musaharah. Musaharah ni perkahwinan. Apabila berlaku perkahwinan di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan, maka di sana ada mahram. Orang lelaki nikah dengan seorang puak, maka di sana ada mahram. Antara mahramnya mak kepada orang puak tu adalah mahram kita. Berlaku je akad perkahwinan, aku terima nikahnya dengan mak dia, mahram dah. Mahram muabbad selama-lama. Setuh dengan anak bini kita batal wuduk, setuh dengan mak dia tak batal wuduk. Jadi gitu. Dah buat apa pula kan setuh dengan anak batal wuduk, setuh dengan mak tak batal wuduk? Sebab mak dia adalah mahram kita apabila kita nikah dengan anak dia, selama-lama mahram kita. Sehingga kan apabila anak dia mati dah, bini kita mati dah, ataupun seorang tu cerai dah dengan bini dia, tetap mak kepada bini dia adalah mahram dia selama-lama. Tak boleh dah dia nak nikah dengan mak. Sebab itulah mak dia saat itu, mak tua dia saat itu adalah mahram dia. Okey, itu mahram kerana musaharah nama dia. Sebab musaharah. Dan yang haram menikah dia dengan yang lain daripada tiga sebab itu. Dia ada lagi. Hak tak boleh kita nikah lain daripada tiga sebab ni, ada lagi. Antaranya adalah isteri Nabi. Isteri Nabi tidak dibolehkan. Tidak halal seseorang berkahwin dengan isteri Nabi. Maksudnya setelah daripada kewafatan Rasulullah, Rasul meninggal isteri-isteri dia. Boleh tak nikah dengan isteri Rasul? Tidak dibolehkan, haram. Isteri Rasul adalah mahram. Mahram setiap orang Islam. Sebab isteri Rasul adalah ummahatul mu'minin, ibu kepada orang-orang Islam. Tetapi mahram dari isteri Rasul dengan kita adalah mahram daripada sudut perkahwinan sahaja. Tapi daripada sudut persentuhan ia membatalkan wuduk. Daripada sudut pusaka ia bukan ibu kita, daripada sudut pusaka. Maksudnya kalau kita mati dia tidak termasuk dalam ahli waris kita. Mahram dia ibu kita adalah daripada sudut perkahwinan sahaja. Itu maksud dia. Katanya ada pun yang haram menikah dia dengan yang lain daripada yang tiga sebab itu, seperti isteri Nabi dan ibu perempuan yang diwati ia dengan syubhah, dan anaknya, anak perempuan yang diwati dengan syubhah. Okey, sekarang ni katakanlah berlaku wati syubhah, sallallahu alaihi wal afiyah. Seorang perempuan yang belum berkahwin, contoh, jadi tersilap orang lelaki saat itu masuk bilik dia, tiba-tiba bersetubuh dengan perempuan tersebut. Mungkin perempuan tersebut tidur ke apa semua sekali, tak kira lah. Dan nak berlaku dia boleh berlaku, dan nak berlaku boleh berlaku. Dan pernah berlaku, anda mendengar satu cerita di Fatani, pernah berlaku nikah kembar. Maksudnya orang puan tu kembar dua orang, orang puan tu kembar dua orang. Jadi nikah saat itu nikah malang sama lah, nikah malang sama. Jadi tukar bilik. Tukar bilik. Hak A dia masuk bilik adik ipar, hak B masuk bilik kakak ipar. Malam pertama nyepetek belaka lah. Takkan nak cerita sesa. Jadi benda tu pernah berlaku. Jadi tu dipanggil benda wati syubhah, nama dia wati syubhah. Katakanlah kita buat contoh,
seorang perempuan ni belum lagi berkahwin, sebab dia kalau wati syubhah, kalau dia bini orang, anak yang dapat adalah anak suami dia, tanpa dilihat kepada terjadi anak tu daripada siapa. Sebab kata Rasul, al-waladu lil firash, anak tadi tu bagi firash, bagi orang yang mempunyai hamparan, maksud anak kepada suami. Anak tu adalah anak kepada suami. Baik, jadi kita nak cerita lagu mana, sebab kita kena ambil zahir, baik, ada kemungkinan anak orang tu, ada kemungkinan anak suami dia, dan yang pastinya dia adalah isteri kepada suami dia, maka syarak meletakkan anak saat itu sebagai anak suami dia, melainkan suami dia subuh laknat, maksudnya suami dia melakukan li'an untuk menafikan anak tersebut anak dia, maka barulah tidak disabitkan anak tersebut kepada suami dia. Okey, katakanlah seorang perempuan yang belum lagi berkahwin, nasallallahu as-salamata wal afiyah, kita buat contoh saja untuk kita memahami apa yang disebut dalam kitab, dan kita berdoa kepada Allah agar benda ni dijauhkan. Baik, jadi katakanlah seorang perempuan, katakanlah seorang perempuan, tiba-tiba orang lelaki tu masuk, ingat bini dia tukar bilik, letisang balik tengah malam sekali, kabur, dak jumpa silap masuk rumah. Darah tinggi naik, kadang-kadang kita darah tinggi naik kan, darah tinggi naik jadi ngaruk kali, tapi ngaruk pun sampai rumah petek juga orang puang, belah-belah ngaruk gitu pun. Okey, jadi tiba-tiba berlaku persetubuhan, orang puang mungkin tidak sedar tidur apa sama sekali. Baik, sedar-sedar tengok Allah, perempuan ni bukan bini dia, berlaku wati syubhah. Wati syubhah ada dosa. Anak, kalau dapat anak, perempuan tu mengandung, anak tu adalah anak kepada perempuan ni, sebab perempuan tu ada dari ibu dia. Lelaki yang bersetubuh dengan ibu dia adalah ayah kepada perempuan tersebut, walaupun tidak berkahwin, sebab anak yang terjadi daripada wati syubhah dikirakan sah taraf, dikira sah taraf bukan lelaki dia, tapi tetap bin orang tu dan awak mana. Okey, jadi dosa tak dosa? Tak dosa, sebab dia tidak tahu kan, dimaafkanlah. Jadi apabila berlaku wati syubhah, ibu perempuan tersebut atas pandangan sebahagian daripada ulama, ataupun atas pandangan apa yang disebut di dalam kitab Sabilul Muhtadin, atas pandangan mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya ibu kepada perempuan tersebut juga adalah mahram, tak boleh nikah. Tak boleh nikah dengan dia. Baik, katanya, dan ibu perempuan yang diwati ia dengan syubhah, dan anaknya, anak perempuan. Jadi seorang lelaki dia mendawati seorang perempuan dengan syubhah, lepas tu anak dia, anak kepada perempuan tu juga tak boleh orang lelaki ni nikah dengan dia, untuk mengambil langkah ihtiyat, langkah berhati-hati. Dan kafir majusiyah, kafir orang majusi, penyembah api, haram juga, tapi ni haram bersifat sementara lah. Jadi kalau dia memeluk Islam, bolehlah nikah dengan dia. Dan wasaniyah, kafir menyembah berhala. Kalau wasaniyah maksudnya kafir menyembah berhala. Wasan makna berhala, wasaniyah dinisbahkan kepada berhala. Dia orang kafir ni, dia terbahagi kepada beberapa kumpulan. Orang kafir terbahagi kepada beberapa kumpulan. Ada kafir yang dinamakan sebagai kafir kitabiyah, ataupun kafir ahli kitab, Yahudi dan Kristian. Ahli kitab boleh kita nikah, boleh kita nikah, cuma comel ataupun tak comel, hak tu nombor dua. Hak tu nombor dua, comel ke tak comel. Dan kalau kita tengok zaman sekarang ni, tak comel dah. Bahkan ada sebahagian daripada ulama tidak membenarkan kita nikah dengan kafir ahli kitab, sebab takut anak kita, takut anak kita. Jadi apabila dia balik ke negara dia, jadi kita dah lewat benda anak kita. Sebagai contoh, ada masalah benda, kita dah lewat benda anak kita, dia ada hak terhadap anak kita. Jadi punah ganah dia didik. Untuk mengelak daripada punah ganah, ada sebahagian daripada ulama melarang. Okey, tapi daripada segi hukum asalnya, perempuan ahlul kitab boleh kita nikah, Yahudi boleh, Kristian pun boleh. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i mensyaratkan bahawasanya Yahudi dan Kristian itu masih lagi berpegang kepada ajaran asal, bukan hak yang berpegang kepada ajaran yang menyeleweng. Namun sebahagian daripada ulama yang lain mengatakan hak itu sebenarnya tidak disyaratkan. Maksudnya tidak disyaratkan. Yahudi sekarang ni, Kristian sekarang ni pun tetap boleh juga. Sebab kalau kita kaji secara Kristian dan sejarah agama Yahudi,
Sebenarnya penyelewengan tersebut berlaku sebelum daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Sedangkan sebahagian daripada sahabat Rasul berkahwin dengan Kristian dan sebahagian berkahwin dengan Yahudi. Baik. Itu berlaku khilaf di kalangan ulama. Cuma kita nak khabar ni, kalau orang kafir kitabiyah, Kristian ke Yahudi ke, dia maksudnya dia adalah halal dengan kita. Dia bukan mahram ataupun dia adalah halal kepada kita, boleh kita nikah. Dia halal kepada kita, boleh kita nikah. Dia bukan mahram kita yang bersifat dengan sementara. Manakala kafir Majusiyah mahram kita, tapi mahram di sini maksudnya haram nikah hanya bersifat sementara sahaja. Di pemeluk Islam boleh kita nikah, maka bersentuh dengan dia batal wudu. Dan wasaniyah ni daripada perkataan wasan ni adalah berhala. Perempuan yang penyembah berhala, dia penyembah berhala. Contoh perempuan menyembah berhala, Hindu termasuk dalam wasaniyah, sebab dia sembah berhala. Begitu juga sebahagian daripada Cina, di tempat kita kan semua berhala. Di Cina, di tempat kita ada Kristian, tapi Kristian Cina ni Kristian baru, bukan Kristian asal kan. Baik. Jadi kalau penyembah berhala, dia adalah mahram kita. Mahram maksudnya mahram di sini adalah mahram bersifat sementara. Tidak boleh kita nikah dengan dia melainkan setelah daripada dia memeluk Islam. Bersentuh dengan dia walaupun dia mahram, tetap batal wudu. Maka batallah wudu sebab tersentuh dengan mereka itu, batal wudu. Dan kita tambah lagi sebelum daripada ni ataupun minggu lepas kita cerita antara mahram kita, mahram muaqqat yang bersifat sementara adalah isteri orang, hak yang tidak ada hubungan pertalian darah dengan kita, tidak ada hubungan penyusuan, tidak ada hubungan musaharah. Isteri orang lain adalah mahram kita. Maksud benda mahram, tidak boleh kita nikah dengan dia selama mana dia isteri orang. Nampak kan? Tetapi persentuhan kita dengan dia membatalkan wudu sebab dia bukan mahram muabbad, bukan haram selama-lama. Sama juga dengan Allah Rabbi, dengan perempuan yang telah dicerai oleh suami dia ataupun suami dia mati tapi dia masih lagi ada dalam iddah. Kalau iddah talaq raj'i, dia pada hukum isteri orang. Kalau iddah talaq bain, dia tidak hukum isteri orang, tetapi sebelum daripada dia habis iddah, tidak boleh kita berkahwin dengan dia. Apabila habis iddah baru boleh kita berkahwin. Jadi mahram hanya bersifat sementara. Bersentuh kulit dengan dia batal wudu. Itu nak khabar gitu je. Dan jikalau bercampur mahram seseorang dengan beberapa perempuan yang halat. Yang halat. Dia baca halat ke baca mana? Halat lah, dia baca gitu. Perempuan yang asing, perempuan yang bukan mahram. Yang tiada mahsur, yang tiada terbatas, ramah. Tiadalah batal wuduknya dengan menyentuh seorang daripada mereka itu. Kerana diihtimalkan. Ihtimal, banyak kita dengar perkataan ihtimal. Ihtimal ni ada kemungkinan bahawasanya yang disentuhnya itu kerana diihtimalkan bahawasanya yang disentuh itu mahramnya, melainkan jika disentuhnya daripada mereka itu qada yang lebih daripada bilangan mahramnya. Seperti adalah bilangan mahramnya yang bercampur itu 10 orang umpamanya, maka disentuhnya 11 orang daripada mereka itu, batallah wuduknya dengan dia kerana diyakinkan bahawa ada yang disentuhnya daripada mereka itu bukan mahramnya. Okey, gini sekali lagi ya. Dan jikalau bercampur mahram seorang, katakanlah adik puang dia, dengan beberapa perempuan yang halal, perempuan yang lain yang tiada mahsur, yang tiada terbatas, maksudnya dalam 10 orang, dalam 10 orang tu ada adik puang kita seorang, dalam 10 orang ada adik puang kita seorang. Tiba-tiba kita sentuh salah seorang daripada 10 orang, tapi kita tidak tahu hak yang kita sentuh saat itu adik puang kita ke ataupun orang lain. Kita tak tahu hak yang kita sentuh ke adik puang kita ke atau orang lain. Mungkin adik puang kita, mungkin orang lain. Jadi bermakna kita tidak yakin kita sentuh saat itu orang lain. Ada kemungkinan orang lain, ada kemungkinan adik perempuan kita. Maka katanya tiada batal wuduknya dengan sebab menyentuh seorang daripada mereka itu. Kita nak buat contoh mana? Contoh biasanya hak yang berlaku hak pakai pudah. Hak pakai pudah. Ambo ingat mak ambo pakai pudah. Zaman hak mak ambo pakai pudah tu jarang lagi orang pakai pudah, hanya orang tertentu sahaja pakai pudah. Masa tu zaman tu Al-Arqam, orang-orang Al-Arqam pakai pudah. Jemaah tabligh pakai pudah. Mak ambo pakai pudah kecil lagi. Jadi kadang-kadang kita masa dia mak kita duduk dengan kawan-kawan dia tu, kita tak tahu hak mana semak kita.
Tak kenal hak mana semok kita. Dah pernah kita pergi panggil mak kita tu orang lain. Tengok-tengoklah orang lain tak sekarang. Tapi tak apa, masa kecil. Kecil tak apa. Tapi jangan awak panggil bini pula. Selok gitu. Kita nak pergi panggil bini kita, pergi panggil orang lain. Bini ada belakang. Allah, jeng keren tu kalau begitu. Tapi tak apa, kita kebor lah. Silap. Awak buat ni. Mana tahu awak silap jadi sungguh akan datang. Gitu. Okey. Jadi sekarang ni ada 10 orang. Ia maksud mahsur terbatas. Sekali lagi ya. Mahsur terbatas mula-mula. Dan jikalau bercampur mahram seorang dengan beberapa perempuan yang halal yang tiada mahsur. Sani silap apa silap. Bukan yang mahsur, yang tiada mahsur. Yang tiada terbatas. Malah tidak batal wuduknya. Gitu. Allahu Rabbi, silap mula sekali lagi ya. Sekali lagi silap ni. Dan jikalau bercampur mahram seseorang dengan seorang dengan beberapa perempuan yang halal yang tiada mahsur, yang tiada terbatas ramah, tiadalah batal wuduknya dengan menyentuh seorang daripada mereka itu, kerana diihtimalkan bahawasanya yang disentuhnya itu mahramnya, melainkan jika disentuhnya daripada mereka itu qadar yang lebih daripada bilangan mahramnya, seperti adalah bilangan mahramnya yang bercampur itu 10 orang umpamanya, maka disentuhnya sebelah orang daripada mereka itu, batallah wuduknya dengan dia, kerana diyakinkan bahawa ada yang disentuh itu daripada mereka itu bukan mahramnya. Kata Syekh Darimi, jikalau syok seorang pada seorang perempuan, adakah ia mahram baginya atau tiada, maka tersentuh ia dengan dia, tiadalah batal wuduknya, kerana mengamalkan dengan asal kekal taharah. Kata Syekh Ramli dalam Nihayah, diambil daripada yang demikian itu, jikalau nikah seorang lelaki dengan seorang perempuan padahal syok ia, adakah antaranya dan antara perempuan itu susu yang mengharamkan atau tiada, atau bercampur mahramnya dengan beberapa perempuan yang halal, dan nikah ia dengan seorang daripada mereka itu dengan syaratnya dan disentuhnya akan dia, nescaya tiadalah batal wuduknya. Allahu Rabbi. Ni di antara benda yang pelik ni dalam mazhab Imam Syafi'i. Nanti kita akan cerita sesekali ya. Cuma hak tadi dulu, hak tadi lagi tadi. Jadi ada seorang perempuan, maksudnya seorang perempuan yang mana dia adalah mahram kita, mungkin adik-adik susu kita, dan mungkin adalah adik-adik kita sungguh. Okey, kita cerita gini lah mudah. Kita kata tok nyang kita, ya kapung tu ada adik-adik susu mu seorang. Kapung tu ada adik-adik susu mu seorang. Kapung tu ada seorang adik-adik susu. Tapi dia kan bodoh, tapi kita tak kenal hak mana sih. Jadi kata ulama, kalau sekiranya dia saat itu bersentuh dengan perempuan di kapung tu, mana-mana perempuan, ia tidak membatalkan wuduk, kerana tidak yakin hak yang dia sentuh saat itu adalah perempuan hak yang ajnabiyah, kerana ada mahram dia dalam tu. Okey, jelas kan? Ada mahram dia dalam tu. Sebab kita ada kaedah al-yaqin la yazulu bisyak, benda yang yakin tidak hilang dengan sebab syak. Itu yang pertama. Tapi kata dia, kalau dia sentuh kadar bilangan hak yang lebih ramai daripada mahram dia, katakanlah mahram dia ada 5 orang, tapi dia sentuh 6 orang yang berbeza, batal wuduk, sebab yakin dia telah menyentuh orang hak yang lain daripada mahram dia. Memang yakin dah. Baik. Itu maksud dia. Hak tu yang pertama. Yang kedua kata dia, kata Syekh Darimi, jikalau syok seorang pada seorang perempuan, adakah ia mahram baginya atau tiada? Tapi syok saat itu kena pada tepat lah. Kalau dah kena pada tepat tu dah betul. Dia pergi dia mereka, ya tengok orang puan mereka, kata adik-beradik aku ke bukan ni. Tu memang tak munasabah langsung. Mu kepek bepeng hidung, hak tu macung tak sakok pauk dengan mu, molek-molek adanya ngaku mendadik-beradik. Tu tak munasabah. Hak ni munasabah. Syok. Aku setuju saat ni tu kakak aku ke bukan? Saat ni tu siapa pakai pudah belaka ke kawan je? Dah sedar saat ni ya. Pakai syok. Kata Imam Ad-Darimi, tiadalah batal wuduknya. Sebab dia kerana mengamalkan dengan asal kekal taharah. Maksudnya asal kita bertaharah, tiba-tiba berlaku syok, membatalkan wuduk ataupun tidak. Berlaku perkara yang membatalkan wuduk dalam keadaan kita syak, tidak yakin.
maka kekal taharah kita. Kata Syekh Ramli dalam Nihayah, diambil daripada yang demikian itu, hak tadi tau. Jikalau nikah seorang laki-laki dengan seorang perempuan, ini dalam mazhab Imam Syafi'i, kadang-kadang seorang lelaki dia setuh dengan bini dia tak batal wudu. Setuh dengan bini dia tak batal wudu. Dalam masalah mana? Nanti kita cerita. Kata Syekh Ramli dalam kitab Nihayah, diambil daripada yang demikian itu. Maksud diambil ini difaham daripada yang demikian itu. Jikalau nikah seorang lelaki dengan seorang perempuan, padahal syar'nya adakah antaranya dan antara perempuan itu susu yang mengharamkan atau tiada, atau bercampur mahramnya dengan perempuan yang halal, perempuan yang ajnabi, dan nikah ia dengan seorang daripada mereka itu dengan syaratnya dan disentuhnya akal dia, nescaya tiada batallah wuduk keduanya dengan sebab tersentuh, serta adalah nikahnya itu adalah sahih. Allah Rabbi. Gini, dalam masalah perkahwinan, katakanlah satu kumpulan yang ramai, kumpulan perempuan ramai, tidak terbatas ramai. Dalam ramai-ramai tu ada seorang mahram dia, tapi tidak tahu mana sih. Okey, satu masalah. Masalah yang kedua, dalam kumpulan yang terbatas, sikit dia dalam lebih kurang 10 orang, 20 orang. Dalam 20 orang tu ada seorang mahram dia. Hukum dia berbeza kalau kita nak nikah. Kalau kumpulan tu ramai, kita kata ayah kita kabar baru ni, ayah kita kabar di Terengganu, di Pahang tu, tak tahu mana, ada adik-beradik susu kita seorang di Pahang. Jadi bermakna ada kemungkinan belaka orang Pahang, mungkin orang ni, tapi ada seorang je, ataupun ada dua orang. Tapi kalau tidak terbatas, boleh kita nikah dengan mana-mana orang puang yang berada di Pahang. Tapi kalau terbatas, hak tu tidak boleh nikah. Okey, boleh faham kan? Maksudnya, katakanlah sebagai contoh, ada satu perkampungan yang kecil, pendalaman kawasan Kuala Berang ke apa semua sekali tak kira lah, yang mana penduduk di situ hanya dalam sekitar 20 orang saja ataupun 30 orang saja. Dan orang puang dalam gitulah sekitar penduduk di situ 30 orang. Yang mana salah seorang daripada 30 orang saat ni tu, salah seorang daripada 30 orang adalah mahram kita, tapi kita tak kenal hak mana-mana sih. Maka kata ulama, kita tak boleh nikah belaka dengan hak yang 30 orang. Kena cari orang lain. Kena cari orang lain. Hak 30 orang tu tak boleh nikah belaka. Sebab terbatas. Tapi kalau sekiranya ramai, tak terbatas. Contoh, seluruh negara Pahang, negeri Pahang, orang ramai. Jadi kalau kita dakwi dia nikah, dak nikah pacirah dia. Kalau misalnya kalau Pahang tak apa lagi, kalau kita contoh Malaysia. Jadi ayah dia kata ni, ada adik-adik susumu seorang, tapi duduk mana? Tapi duduk dalam kawasan orang Melayu, duduk dalam kawasan negara Malaysia. Kata ulama tak ada masalah lah, boleh ayah nikah dengan mana-mana pun. Sebab kalau halang nikah kok, pacerah dak nikah dia, nyanyi ke dia. Okey. Jadi perkahwinan kita jelas, kalau bercampur mahram kita dengan perempuan yang terbatas, tidak boleh nikah belaka. Tapi kalau tidak terbatas, boleh nikah mana-mana salah seorang. Cuma dalam bab wudu, tengok dalam bab wudu, oleh kerana kita berwudu ni adalah benda yang diyakini, apabila bersentuh dengan bini kita yang mana dalam ramai-ramai saat ni tu ada mahram kita, maka bini kita daripada segi hukum nikah boleh, tapi daripada sudut batal wudu tak batal. Itu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Sebab dia tak batal ni mengikut mazhab Imam Syafi'i. Apa hak yang disebut oleh Imam Ramli dalam kitab dia? Sebabnya kata dia, oleh kerana wuduk kita adalah hal yang diyakini, tiba-tiba mungkin orang puang hak yang menjadi bini kita, walaupun kemungkinan 1%, kita kata 1% je ada kemungkinan, mungkin 1% dia adalah mahram kita. Jadi bermakna 99% saja dia bukan mahram kita. Sedangkan kita berwuduk 100%, ada wuduk di badan kita. Jadi berlaku perkara yang membatalkan wuduk hanya sekadar 99, dia tidak dapat menghilangkan wuduk yang ada pada kita secara diyakini 100%. Dapat kan? Ni apa yang disebut oleh siapa? Syekh Ramli dalam kitab Nihayah. Tetapi sebenarnya pandangan ni bukanlah pandangan yang disepakati. Ada perbincangan di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Baik. Tapi kalau kita tengok kepada illah, dah orang puang tu mana isteri kita persentuhan ada syahwat, maka nampak pada zahirnya juga membatalkan wuduk. Tapi ni ada pandangan sebahagian daripada ulama.
dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada batal wuduk. Nah, sebab ada kemungkinan. Maksudnya kita tidak yakin. Hak yang kita bersentuh saat itu bukan mahram kita. Jelas kan? Okey, jadi kita buka soalan sekejap. Kita masuk isyak dah, kita buka soalan sekejap kalau sekiranya ada. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam. Ada tak pertanyaan? Nas'alullah salamata wal afiyah. Baik, na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Taala melindungi kita dan keluarga kita. Katakanlah seorang tu berzina. Dan berzina memang di antara dosa yang cukup teruk di tempat kita, di zaman kita. Dosa yang cukup teruk di zaman kita adalah berzina. Sehingga kan pelajar-pelajar universiti pun dia jadi benda biasa. Benda yang cukup biasa. Baik, Allah Rabbi. Dan ada satu cerita tu hak yang hamba dengar sendiri dah. Orang hak yang maksudnya anak beranak hamba je kok orang puan. Masa tu dia belajar di hamba nak ceritalah belajar di mana. Yang mana orang yang biasa je. Dia kata kawan dia seorang tu mengandung baru ni, dia ceritakan hamba. Masa tu pok dara dia ada di belakang. Kawan dia seorang, puang ceritakan hamba. Kawan dia seorang tu mengandung baru ni, dia boleh anak. Tapi comel anak dia. Okey, perkataan comel anak saat ni tu jadi macam ke benda tu biasa. Okey, dia kata kawan dia berzina, maksudnya tidak kata berzina, terlanjur. Dia guna istilah tu. Terlanjur, lepas tu dapat anak. Jadi kita Allah Rabbi memang teruk lah. Tapi kata tapi comel anak dia. Jadi perkataan comel saat ni tu macam ke benda tu tidak teruk. Siapa benda tu berlaku di zaman kita ni memang cukup teruk. Nasallallahu salamata wal afiyah. Okey, cuma kita tak mau bincang bab tu, kita nak bincang berkenaan dengan hukum. Katakanlah seorang lelaki dia berzina dengan seorang perempuan, maka dapat anak. Lepas tu dia berkahwin dengan perempuan tersebut. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau dia berkahwin dengan perempuan tersebut ketika perempuan itu mengandung, dan daripada perkahwinan sehingga perempuan itu bersalin cukup 6 bulan, maka anak tersebut sabit nasab dia kepada ayah. Maksudnya dibingkang kepada ayah. Tapi kalau tidak cukup 6 bulan daripada perkahwinan, maka anak tersebut tidak dinasabkan kepada ayah. Itu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Lepas tu bagaimana status ayah status lelaki tersebut kalau dinikah dengan mak dia, maka dikirakan sebagai anak tiri. Apabila dikirakan sebagai anak tiri, maka dikirakan mahram. Dikirakan ia sebagai mahram. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain? Tak ada, kita berhenti dulu lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.